Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan masuk ke bahagian 3.4 ketaksamaan kuadratik. So, untuk bahagian ini kita buat imbasan iaitu back to basic. So, bagaimana selesaikan ketaksamaan? Kita panggil soalan yang diberi di sini sebagai ketaksamaan linear kerana dia bagi dalam simbol lebih besar, kurang, ataupun lebih besar dan sama, kurang dan sama. Okey, semua simbol ini kita panggil dia sebagai simbol ketaksamaan iaitu dalam bentuk julat. Okey. So, ini adalah ketaksamaan linear kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah adalah kuasa 1. So, selesaikan seperti biasa untuk mencari nilai X tersebutlah. So, 3X akan lebih besar daripada 12. So, X akan lebih besar daripada 12 bahagi 3, main pindah-pindah. So, julat kita akan panggil jawapan ini sebagai julat. Julat bagi X adalah lebih besar daripada 4. X lebih besar daripada 4. Jawapan ini adalah julat bagi X iaitu lebih besar daripada 4. So, untuk yang seterusnya kamu boleh cuba sendiri. Kemudian untuk bahagian yang ini, di mana dia minta kamu selesaikan ketaksamaan ini. Selesaikan bermaksud dia cari X semua. Cuma jawapan kamu dalam bentuk julat. Sebab soalan yang diberi dalam bentuk ketaksamaan. So, dan di sini, perkali bagi X semua adalah bernilai negatif. So, ingat pindaan untuk darab dan bahagi untuk nilai yang negatif, kamu kena ingat tukar tanda lah. So, iaitu X akan kurang, tadi lebih besar dari 6, kurang daripada 6 bahagi negatif 3. So, X kurang daripada negatif 2. So, kalau kamu orang takut kamu terlupa untuk tukar tanda, apa yang kamu boleh buat adalah kita guna cara seperti ini. So, nilai X yang kamu nak cari adalah bernilai negatif sekarang kan? So, kita tukarkan tanda dahulu, menjadikan dia bernilai positif. Iaitu positif 3, so tukar tanda dia menjadi kurang, tukar tanda dia menjadi negatif 6. So, X kurang daripada negatif 6 bahagi 3. Di sini kamu pun akan dapat jawapan yang samalah. Kalau kamu takut, kamu tidak ingat tukar tanda ketaksamaan ini bila dia melibatkan darab bahagi untuk nilai yang bernilai negatif lah. Kita boleh pilih untuk tukar tanda dahulu, baru kita main pindah-pindah. So, B dan C you cuba sendiri. Soalan yang seterusnya juga rasa you boleh cuba sendiri. Kemudian untuk contoh yang keempat, iaitu dia melibatkan pecahan. So, kalau soalan melibatkan pecahan, hilangkan penyebut dahulu. So, darab 4, 2 darab 4, 8. So, pindahkan 2. So, negatif X tertinggal di sini. Menjadi 8 tolak 2. Negatif X lebih besar 6. So, negatif. X yang kita nak cari bernilai negatif, kita tukar tanda. So, ini akan tukar tanda, ini akan tukar tanda. Dan settle lah. X kita kurang dari negatif 6. Okay? Ataupun you pindah negatif 1 ke sini, kamu kena ingat tukar tanda. Untuk julat lebih besar menjadi kurang. Okay? So, untuk soalan yang kelima pula macam mana? So, pindah 4 dahulu. So, negatif X di sini lebih besar daripada positif 4. So, tukar tanda, negatif menjadi positif. Lebih besar menjadi kurang. Positif 4 menjadi negatif 4. So, you sudah selesaikan julat X semua kurang daripada negatif 4. Bagaimana pula dengan soalan B? Pindah penyebut. Tetapi negatif di sini, lepas you salin negatif tu, kamu kena letak pengangka kamu dalam kurungan. Sebab dia adalah negatif kepada semua nilai pengangka kamu. Pengangka kamu melibatkan 2 sebutan. So, masih dalam kurungan. So, kurang daripada 8. Okay. Kalau nak, you darab masuk. Tambah X kurang daripada 8. So, X kurang daripada 8 tambah 3, 11. Okey. Soalan C dan D, you cuba sendiri. Okey. Menyelesaikan ketaksamaan melibatkan 2 pemboleh ubah sekarang. Okey. So, 2 pemboleh ubah, iaitu ada X, ada Y lah.
So, diberi ini adalah info yang diberi. Apa yang dia minta you cari? Julat bagi X. So, minta you cari julat bagi X. Dan maklumat yang diberi pula di sini adalah Y lebih besar daripada 2. Untuk situasi ini, carikan julat bagi X. So, Y lebih besar daripada 2, di mana kita kena ungkapkan Y dalam sebutan X dahululah daripada info yang pertama ini ya. Baru kita dapat guna info yang kedua untuk mencari julat bagi X. So, step pertama kita dapatkan ungkapan Y ya dalam sebutan X ya. Sebagai kata Y lebih besar daripada 2. So, negatif 3Y sama dengan 12 tolak 2X. Okey, tukar tanda sebab Y yang kita nak cari bernilai negatif. Y kita sama dengan negatif 12 tambah 2X bahagi dengan 3. Okay? Lepas kita dapat ungkapan Y kita dalam sebutan X, baru kita dapat gantikan Y ke ketaksamaan yang diberi di sini untuk bantu kita mencari julat X. Di mana Y lebih besar daripada 2. So, Y kita adalah negatif 12 tambah 2X bahagi 3 lebih besar daripada 2. Okay? Gantikan Y kita yang kita dapat di sini di bawah sebutan Y ya. Gantian mesti pada tempat yang betul lah. Dan lebih besar daripada 2. So, kita main pindah-pindah saja, kita dapat menyelesaikan. Okay, jawapan bagi julat bagi X baca soalan kamu. So, jawapan yang kamu dapat adalah julat bagi X iaitu X lebih besar daripada 9. Jawapan masih dalam ketaksamaan bila dia minta you cari julat. Okay, sama juga untuk soalan B ya. So, lihat info yang diberi, cuba dapatkan apa yang diminta dan buat gantian kamu untuk selesaikan julat tersebut. Okay, untuk soalan 2A, okay, info dia ketaksamaan diberi di sini adalah dalam Y lebih besar daripada 14, cari julat bagi X. So, kita perlu ada Y dahululah. So, Y kita cari dari mana? Dari persamaan yang diberi ya. Okay, semua info yang diberi ada kegunaan dia. Okay. So, Y kita cuba pindah ke depan menjadi positif, 3X cuba pindah ke belakang. So, Y kita adalah 5 tolak dengan 3X. Baru kita dapat menggunakan info yang kedua ini untuk selesaikan soalan. Y lebih besar 14. So, apakah ungkapan Y kita adalah 5 tolak 3X. Ganti di bawah Y ya. Lebih besar daripada 14. So, main pindah-pindah. 14 tolak 5, kamu akan dapat 9. Dan X yang cikgu nak cari adalah negatif. So, cikgu tukar tanda dahulu. So, kita kena tukar tanda lebih besar menjadi kurang. Positif 9 menjadi negatif 9. Baru cikgu pindah 3 untuk mengelakkan. Kalau pelajar kamu takut kamu lupa tukar tanda lah. Okay, ini adalah salah satu cara boleh bantu kamu mendapatkan jawapan yang betul lah. Okay, kita akan dapat jawapan X kurang daripada negatif 9. Iaitu negatif, kita akan dapat jawapan X kurang daripada negatif 3. Iaitu negatif 9 bahagi dengan 3. Soalan B, you cuba sendiri. Okay. Soalan 3A. So, cari julat. So, kita kena gunakan ketaksamaan ini untuk mendapatkan julat X sebab dia adalah dalam simbol ketaksamaan. Jadi, kita perlu dapatkan ungkapan Y kita lah dari persamaan pertama inilah. So, 2Y sama dengan 3X tambah 1. Y akan sama dengan 3X tambah 1 bahagi 2.
Dan kita proceed ke ini, iaitu 4, Y kita adalah apa? Lihat depan ini ya. 3X tambah 1, gantikan dia. Lebih besar daripada 12 tambah X. Okey? So, ringkaskan. Kembang masuk. Saya akan dapat 6X tambah 2. Lebih besar daripada 12 tambah X. So, sekarang kita boleh selesaikan julat bagi X lah. Di mana pemboleh ubah kita dalam kotak samaan ini hanya X sahaja. So, kita kena atau X kita bersama-sama. So, 6X tolak 1X, dia dapat 5X. 12 tolak dengan 2, ia dapat 10. So, pindah 5. 10 bahagi 5, ia akan dapat 2. So, julat bagi X adalah X lebih besar daripada 2 lah. So, ini adalah cara untuk menyelesaikan soalan julat di mana melibatkan dua pemboleh ubah. You nampak kertas sama ni dia ada pemboleh ubah Y, ada pemboleh ubah X. Okey. So, kita mesti tukarkan salah satu pemboleh ubah ke dalam pemboleh ubah yang satu lagi lah. Kalau kita dapat selesaikan soalan yang diminta. So, B dan C kamu cuba. Di sini ya, kita bagi X. So, di mana ini adalah kotak samaan, ini pun kotak samaan kan simbol dia. So, dana X lah. So, pemboleh ubah dalam kotak samaan ni hanya X saja, satu pemboleh ubah. So, kita boleh selesaikan kotak samaan pertama dahulu. X. So, kita selesaikan setiap kotak samaan linear ini secara berasingan dahulu untuk dapatkan julat bagi X lah. Baru kita dapat menentukan julat sebenar bagi X lah. So, untuk kotak samaan pertama, selesaikan dahulu. Okey, dia akan dapat X lebih besar dari 1. Untuk kotak samaan yang kedua pula. Okey, so cikgu tukar tanda dahulu. Positif, negatif 2 menjadi positif 2. Tanda lebih besar, tukar tanda menjadi kurang. Negatif 6 menjadi positif 6. So, jawapan kedua untuk kotak samaan X adalah 3. Okey, kalau soalan kamu melibatkan dua kotak samaan, dua nilai jawapan bagi X, dan kita kena gunakan bantuan graf garis. Kita panggil ini graf garis. Letak nilai X yang pertama kamu 1, 3. Lepas itu, X yang pertama, X itu adalah 1 dan lebih besar daripada 1. So, garisan kita lukis ke sebelah kanan lah, lebih besar. Kemudian, kotak samaan yang kedua, X kurang daripada 3. So, 3 dekat sini. Kurang bermaksud garisan kamu pergi ke sebelah kiri, negatif. Okey. Jadi, kamu boleh nampak mereka akan bertembung, dua-dua garisan itu bertembung di tengah-tengah sini kan. Okey. So, kawasan penembungan untuk dua nilai ini adalah kawasan kotak samaan untuk jawapan soalan ini ya. Iaitu, kamu lorek kawasan yang kamu ambil, terima, iaitu di tengah-tengah sini. So, bila kita ambil jawapan di antara, so ini cara kita tulis lah. Okey, di antara positif 1 dengan positif 3. Okey, so ini cara kita tulis jawapan lah kalau ada di antara. Okay, cikgu cuba satu lagi, soalan B. Cari julat bagi X. So, untuk kotak samaan pertama, 3 tolak 5, negatif 2. So, X lebih besar daripada negatif 1. Negatif 2X lebih besar daripada negatif 8. So, pindah negatif 2 menjadi bahagi. So, kita cikgu kena tukar tanda. Bahagi negatif 2. Okey, so dia akan menjadi kurang daripada positif 4. Nilai negatif 1 kita akan letak di depan, positif 4 di belakang. Nilai yang lebih kecil di depan, yang lebih besar di belakang. Lepas tu kita rujuk yang pertama. Lebih besar. So, negatif 1 di sini, garis 1. Lebih besar, kita lukis ke sebelah kanan. Lebih kecil, kita lukis ke sebelah kiri dari 4. So, kawasan penembungan bagi dua-dua garisan itu dapat tembung di sini kan, ada dua garisan di antara. So, jawapan kita ambil adalah sebenar untuk
Julat X adalah di antara negatif 1 dan 4 lah. So, soalan C kamu cuba sendiri ya. Okay, untuk 3.4.3, nyatakan julat bagi X ini dengan menggunakan graf garis. Okay. Kita rujuk graf garis, kita tahu macam mana kita tulis julat lah. So, kalau dia ke sebelah kanan, bermaksud lebih besar lah. Okay. Dan dia berwarna hitam, bermaksud dia ada tanda sama lah. So, kita boleh lihat lah. Lebih besar, dia kosong lah, putih punya. Lebih kecil, dia juga berwarna kosong. Itu berwarna putih lah bulatan itu. Kalau ada lebih besar dan sama, kita kena hitamkan bulatan tersebut. Kalau ada tanda sama, kita kena hitamkan bulatan tersebut lah. Ini cara kita lukis graf garis dan lihat baca graf garis tanda yang kita ambil. So, kerana dia berwarna hitam pada 5, so ada tanda sama. Dia ke sebelah kanan, bermaksud simbol dia adalah lebih besar dan sama. So, X kita lebih besar dan sama dengan 5. Okay. Dan yang berwarna hitam, dan dia ke sebelah kiri, ini simbol kita lah. Iaitu X kita kurang dan sama negatif 2. Ini cara untuk baca graf garis. Katakan untuk soalan kedua, bulatan ini berwarna putih kan? Okay. So, X kita ke sebelah kanan lebih besar, tak ada tanda sama lah. Besar dengan nilai apa di sini? Kosong. So, kosong. Yang ini X kurang, tak ada tanda sama sebab dia adalah berwarna putih, bukan hitam. 2/3. Okay. Boleh ubah X masih tulis di depan. Bagaimana pula untuk yang ketiga ini? So, kamu boleh lihat contoh di sini ya. Di antara. So, di antara memang cara macam ini kita tulis. X kita di tengah-tengah di antara. Untuk nilai 1, dia bulatan ini berwarna putih. So, dia adalah tak ada tanda sama lah. Tetapi untuk nilai 3 di sini, dia adalah dihitamkan. So, dia kamu kena letak satu tanda sama lah. Baru kamu isi nilai itu masuk. Sama juga dengan contoh di sini. X di antara. Okay. Bulatan ini putih, bulatan ini putih. So, dua-dua simbol ini tidak ada tanda sama. So, isikan nilai X tersebut. Okay. Di antara negatif 2 dan 1. Dan untuk soalan ini di antara X di antara untuk nilai kosong dia dihitamkan. So, kamu kena tambah satu tanda sama pada julat lebih besar itu kosong. Ini adalah berwarna putih, so tak ada tanda sama di sana. Dia hanya kurang saja 2/3/2. Okey. Bagaimana cara tulis untuk yang ini pula leh? Sekarang dia bukan di antara dua nilainya. Kawasan yang kamu terima adalah secara berasingan. So, cara kita tulis kita kena asingkan tulisan jawapan untuk 2X tersebut. Tak boleh tulis dia dalam satu saja. Okay. Iaitu X yang pertama, dia ke sebelah kiri kan, kurang daripada kosong. Untuk yang kedua ni, X yang kedua adalah lebih besar daripada 4 dengan satu tanda koma. Okay. Ataupun ditulis atau lah. Ini cara kita tulis kalau jawapan yang kita ambil adalah jawapan berasingan, bukan di antara. Okay. X masih di depan. Okay, yang ini di antara, so kita kena tulisnya di antara loh. Okay, kena pasti cara kamu tulis untuk X yang berasingan. Yang ini kamu sudah belajar lah. Okay, di mana cukup minta you guna graf garis, lakaran graf untuk menentukan julat. Iaitu atas adalah positif, bawah tu negatif, atas tu positif kan. Untuk ini sila tulis 3 kawasan ini tandakan positif, negatif, positif di sini. So, sekarang kita nak ambil kawasan yang mana satu. Lihat julat yang dia letak di sini, kurang daripada kosong. So, letak di sini kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong bermaksud negatif lah. So, kawasan yang kita ambil adalah kawasan bawah ini, negatif. So, oleh kerana
Ini adalah kawasan yang diminta. So, cara kita tulis adalah di antara. Okey, di antara -1 sampai 3. Okey, kenapa cikgu tidak letak tanda sama? Sebab julat di sini adalah kurang, dia tidak ada tanda sama. So, kita pun tidak perlu letak tanda sama lah. Sama juga untuk case ini, tandakan kawasan itu wajib. Lepas tu, salin tanda ini ke sini. So, dah kamu tahu mana satu kawasan yang kamu kena ambil sebagai jawapan. Okey. Kurang daripada kosong, bermaksud kita lorek kawasan negatif. Masih lorek. Okey. Lepas kita lorek, baru kita tulis jawapan. Di antara 0 sampai 4. Okey. So, ini adalah soalan yang dia bagi, kamu ketak sama. Ini dia bagi Okey. Tapi dah sudah bagi kamu jawapan lah. So, yang ini bagi ketak samaan kuadratik di sini. So, kita selesaikan. X yang pertama, -2. X yang kedua adalah +4 So, jawapan kamu masih dalam tanda sama kalau dia melibatkan kuadratik So, X yang pertama, -2. X yang kedua, +4. So, letak -2 di sini, +4 di sini. Lukis graf senyum kamu. Okey. Tandakan atas positif, negatif, positif. Mana satu kawasan kamu lorek, lihat ketak samaan yang diberi di sini. Kurang daripada 0, bermaksud negatif, you lorek kawasan negatif. So, jawapan yang kamu tulis masih dalam jawapan seperti inilah di antara. Okey. Dan untuk soalan yang seterusnya, X yang pertama adalah 0. Dah sudah factorize untuk kamu. You hanya perlu keluarkan jawapan sahaja. So, 0 lebih besar, -3 lebih kecil. So, -3 masih letak di depan, 0 masih di belakang. Muka kamu adalah senyum sebab A kamu positif. Positif, negatif, positif kawasannya. Mana satu kawasan kita lorek, rujuk. Okay, kita nak negatif kurang 0. Kita nak kawasan ini. Julat untuk kurang daripada 0 adalah di bahagian sini. So, X kamu di antara -3 sehingga 0. Ini cara tulislah kalau dia adalah di antara punya kawasan. So, ini adalah yang sudah kita belajar sebelum ini. Okay. Cuba bincangkan soalan L1 ini. Selesaikan ketak samaannya. So, kalau dia melibatkan, sekarang soalan kamu melibatkan kuadratik. So, kena susun sama 0, lepas tu factorizekan. So, X yang pertama, tanda sama jawapan kamu adalah 3. X yang kedua adalah +2. Okay. Kalau kamu ada dua jawapan, jadi kena lukis muka senyum ini. Sebab A kamu positif, factorize A mesti positif. So, letak nilai kamu 2 lebih kecil di depan, 3 di belakang. Positif, negatif, positif masih tulis. So, mana satu kawasan kamu kena lorek, kawasan positif ke kawasan negatif, rujuk simbol ini. Okay. Kurang 0. Kawasan negatif. So, kawasan yang kamu lorek adalah di tengah-tengah, 2 dan 3. So, cara kita tulis jawapan bagi julat X adalah seperti inilah. 2, 3. Okey. Soalan L3 you cuba. Soalan L2 pula. Sila factorize. Dia kata X, X. Positif, negatif. So, X sama yang pertama, negatif 6. X yang kedua adalah positif 2. So, negatif 6 dengan positif 2. Muka senyum. Kamu positif. Nampak di sini. So, sini positif, negatif, positif. Kawasan kepada kata kurang 0. So, kawasan kita adalah di sinilah. Jadi, jawapan kita adalah X di antara -6 sampai 2.
Okey, ini cara untuk selesaikan soalan yang melibatkan kotak samana. Kuadratik ya. Dan benda ini kamu sudah belajar sebelum inilah sebenarnya. Okey, C2 ini kamu lihat kuadratik kamu A sudah positif satuan, so you boleh factorize terus. Sudah positif lah, so you boleh factorize terus. You dapat dua jawapan X, kemudian sini positif, negatif positif kan. Mana satu kawasan kamu ambil? So, sila rujuk simbol ini dan salin di sini. Lebih besar dan sama kosong. Lebih besar dan sama kosong bermaksud positif kan? So, you kena lorek kawasan positif, boleh lorek kawasan negatif. So, jawapan yang kamu ambil adalah dua kawasan ini. So, macam mana cara kita tulis julat bagi 2X ini? Kalau dia secara berasingan, ini cara kita tulis. Okey? Kawasan di sebelah sini adalah kurang. Kena ada tanda sama sebab soalan kamu ada tanda sama. Sebelah sini adalah lebih besar. Ada tanda sama sebab ada tanda sama. So, kena rujuk simbol yang diberi. So, ini cara untuk tulis jawapan kamu lah. Kalau kawasan kamu yang adalah positif-positif di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey? So, L4, L5, L6. Jangan cuba. So, kita akan sampai sini sahajalah untuk hari ini. So, soalan-soalan yang cikgu minta you orang cuba dan lengkapkanlah. So, thank you class.